Rawatan bertulis kepada saya pada hari Isnin, kerajaan khususnya Kementerian Pertahanan menafikan pengetahuan sebarang hubungan dengan syarikat terasasi dan juga kerajaan menegaskan bahawa kontrak hanya ditandatangani di antara kerajaan Malaysia dan Perimika untuk coordination and support services. Itu yang cost 500 million ringgit untuk coordination and support services. Dan kerajaan kata tidak tahu tentang kewujudan syarikat terasasi dan langsung menafikan terasasi dan telah menjual maklumat sulit, dokumen sulit dari Tentera Laut Malaysia ke pihak Perancis. Saya ingin kemukakan, semalam saya sudah kemukakan dokumen. Pertama sekali, terasasi kita dapat pendaftaran syarikat di Hong Kong yang menunjukkan kita dapat annual return dari tahun 2003 sehingga 2011, iaitu tahun ini. Annual return-nya menunjukkan terasasi hanya 2 orang pemilik saham. Namanya adalah Abdul Razak bin Abdullah dan Abdullah bin Malim Baginda. Dua-dua ini, pertama Abdul Razak Baginda, kita tahulah orang yang anchor person untuk kes Skopin ini, dan Abdullah bin Malim Baginda adalah ayah kepada Razak Baginda. So jelas ini adalah pemilik yang sama dengan Perimika. Kalau kerajaan kata tidak tahu, bermaksudnya Razak Baginda telah tidak berkelakuan jujur kepada kontraknya, kerana dia bukan sahaja terima bayaran dari kerajaan Malaysia, kontrak juga ditandatangani di antara terasasi dengan Thomson, lepas tu yang telah dijadikan DCN. So ini merupakan satu perkara yang tidak ikhlas sekali. Kalau wartawan rajin, boleh pergi ke website Asia Centennial. Semalam ada beberapa jam dia down, tapi sekarang sudah kembali. Semua dokumen-dokumen mahkamah telah upload di dalam website dia. Hanya malangnya semuanya dalam bahasa Perancis. So yang rajin boleh download dan Google Translate dan cuba faham. Untuk memudahkan wartawan, saya telah translate satu dokumen yang sangat relevan. Dokumen 136. Kalau nak original, boleh download dalam Asia Centennial, dokumen 136 dalam bahasa Perancis. Ini adalah interview di antara polis Perancis di bawah arahan Hakim Perancis dengan Hera Philips Minayes. Minayes adalah financial controller of DCN. Dalam interview ini ada beberapa perkara. Pertama sekali, dalam soalan menyatakan syarikat-syarikat yang terlibat adalah dikehendaki oleh kerajaan Malaysia. Dalam soalan ni ada beberapa part. Part yang pertama, soalan mengenai syarikat-syarikat yang untuk claim wang yang diperlukan. So mereka telah menggunakan 2 syarikat. Satu ialah Eurolux atau Giffen. Itu bayaran melaluinya. Dalam soal jawabnya, mereka sebut so itulah sebab kerajaan tak boleh nafi kewujudan Atantuya
dan peranan yang disebut dari pihak Malaysia. Okay. Saya akan elaborate sedikit akan tu ya later. Tapi soalannya dia jelas yang menyatakan jawapan kepada polis ialah okay, I read out tapi I akan edarkan ini. Dia kata this is about the claim nak bayar Baginda expenses. Amaris asked him to take charge of part of the Mr. Baginda expenses biar given because tellers could not take them into account. Maksudnya tak ada dalam bajet. I do not know for what reason these expenses did not fit tellers. According to Mr. Bovin, this is dari tellers, it was about the trip expenses of Mr. Baginda with his interpreter, Madam Atantuya Saribu. I asked for confirmation from Christine de Bugrat, the person in charge of the management of the marketing company at the DCNI, but he told me that he did not know such a request. Mr. Bovin confided to me in 2005 to 2006, or about 3 years after the event. During our frequent meeting, I think it is about an isolated case. The chunk of commercial engineering went through Thales International. So ini adalah satu expenses yang telah claim oleh Razak Baginda dan tidak boleh dimasukkan dalam expenses. Dia disebut suruh DCNI untuk take care of it. Okey, itu satu perkara. Lagipun seorang lagi yang dimention ialah Mr. Jasbil. Saya tidak mau elaborate banyak ni sebab pada masa yang akan datang kita akan sebut tentang Jasbil. But jelas di sini yang menunjukkan lagi bayaran untuk terasasi pada soalan yang terakhir yang menyatakan remuneration for terasasi is as follow. 68,000 retainer fees euro 68.602 for retainer fees, 2% of success fees about 20 million euro according to our calculation of success honorarium, 1% service support fees about 10 million euro according to our calculation of support expenses. This add up to a total remuneration of 30 million euro. So, wang ini adalah permintaan untuk services yang telah di-charge oleh terasasi kepada syarikat di Perancis. Dokumen ini adalah dokumen sah yang yang telah diterima, dicatat dan diterima oleh mahkamah. Dan saya anggap adalah sangat tidak memuaskan bila Menteri Pertahanan hanya menafikan sebulat-bulatnya kewujudan perhubungan di antara kerajaan Malaysia dengan terasasi. Kemana nak kita ajukan perkara ini sekarang? We are short of calling for another, RCI ke, letih dah. Kita tak mau dah waste taxpayers' money into this. But certainly, kalau this is the way they go, membuat penafian, dan this is not just amounting to membohong, misleading the parliament, To me, this is amounting to treason, because terasasi is involved in selling of documents to DCN. Ya, dan itu adalah satu perkara yang sangat serius. Ya, because how could you strategic information of this is divulged, ya, diberitahu, didedahkan, walaupun you have all the interest to secure whatever, tetapi these are serious allegation that needs siasatan segera. Jadi our contention is perkara ni we cannot put to rest until and unless it is uncovered, ya, paling tidaknya satu siasatan
supaya perkara ini left no stone unturned lah dan bahasanya kan. We must put the siasatan. We don't want to call for a commission to investigate. We just need the siasatan to dilakukan segera oleh an independent pihak paling tidaknya Inquiry Inquiry. should set it out. put in place inquiry ni to put in place, and then perkara ni Menteri Pertahanan tidak boleh on here just deny gitu je, because evidence are now coming. Document 136 is enough as a specific example of there are black and white evidence in this. I think this is a very extremely childish statement from somebody who's supposed to be the minister in charge of our national defense. Closing your eyes and covering your ears and say, hey, I don't know anything, there's no information. That is not the way a minister behaves, right? There are allegations, true or not, investigate, see for yourself. Closing your eyes, covering your ears and pretending that nothing has happened is not the solution. And as a responsible member of the cabinet, he has an obligation to our country to investigate possible espionage and treason. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini, Malaysia Kini.